والجميع الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين في البر والبحر أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أساتذتنا ولتلاميذنا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadinil Mustafa ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibalu yusabbihan wa tayru wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rizukna al-fahma wal-ilma wal-hikmata wal-aqla wal-hifza birahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ahli jemaah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, kesihatan tubuh badan, panca indera, anggota yang sempurna, diberi pemikiran, dan sebesar-besar nikmat iaitulah dibekalkan kita dengan iman dan juga takwa yang membolehkan kita untuk menjunjung segala perintahnya, dan dengan iman, taufik, takwa daripada Allah Ta'ala kita dapat mengekang, menghalangi keinginan-keinginan nafsu kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi bila mana manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara pasti dan pasti janjian Allah Ta'ala akan tambah nikmat. Mudah-mudahan segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita gunakan untuk jalan ketaatan kepada Allah yang dipanggil fi sabilillah. Fi sabilillah. Apa makna fi sabilillah? Fi ta'atillah, pada mentaati Allah. Nampak tak? Itu dipanggil al-isti'aratu tasrihiyah. Kalau dalam ilmu bayan, maknanya jalan Allah. Apa dia jalan Allah? Kan? Allah Ta'ala ni ada jalan ke? Kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Iaitu jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, al-Islam. Jadi kalau jalan Allah Ta'ala fi sabilillah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjalah oleh sekalian kamu, belanjalah oleh kalian fi sabilillah, pada jalan Allah, iaitu pada mentaati Allah. Jadi apa saja urusan kita yang membawa kepada mentaati perintah-perintah Allah Ta'ala itu dinama sabilillah. Secara umumnya untuk melakukan ibadah, infak, belanja. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa terpimpin untuk berada di jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kesempatan pagi berbahagia ini kita ambil beberapa hadis daripada kitab Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Melayani sendiri tamu. Melayani sendiri tamunya. Satu tajuk berkenaan dengan tetamu ataupun bertamu, hak-hak tetamu. Qala wa bi sanadil muttasil ila al-imami Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, daripada Yahya bin Bukhair an Yahya bin Bukhair haddasana, telah mencerita kepada kami, qala, berkata ia, Ya'qub ibnu Rahman, Ya'qub ibnu Abdul Rahman haddasana, telah mencerita kepada kami, an Abi Hazim qala sami'tu Sahla bin Sa'din anna Aba Usaid as-Sa'idi anna Aba Usaid as-Sa'idi da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 'ursihi wa kanat imra'atuhu khadimahum yawma idzin wa hiya al-'arus faqalat aw qala atadruna ma anqa'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anqa'tu lahu tamaratin minal lail fi taurin. Kata dia daripada Abu Hazim, ia berkata daripada Abu Hazim. Jadi dia berkata, aku mendengar Sahal bin Sa'ad bahawa Abu Usaid al-Sa'idi mengundang Nabi SAW saat pernikahannya. Jadi dia pernah menjemput Nabi, mengundang Nabi SAW masa pernikahannya. Itu Sahal, mana Abu Usaid as-Sa'idi. Dia jemput Nabi, pelawar Nabi untuk hadiri saat pernikahannya. Sementara isterinya menjadi pelayan mereka. Isterinya menjadi pelayan mereka, yakni para sahabat. Padahal ia adalah mempelai perempuan. Jadi dia ni pengantin. Usaid as-Sa'di, jadi dia pengantin lelaki, isterinya pengantin wanita. Tiba-tiba dalam keadaan dia kesibukan dalam upacara perkahwinan dia jemput Nabi SAW. Dan kata dia, isteri dia sibuk melayan para sahabat. Jadi apabila tetamu datang, tetamu yang ramai, jadi suami isteri tadi sibuk melayan tetamu pula. Termasuklah Nabi SAW. Lalu ia berkata, apakah kalian tahu apa yang aku berikan kepada Rasulullah SAW? Tengok majlis dia, majlis perkahwinan yang dilangsungkan. Jadi dia kata dia jemput Nabi, kemudian dia menjamu Nabi, melayani Nabi. Apakah kalian tahu apa yang aku berikan kepada Rasulullah SAW? Aku memberi beliau pada malam hari beberapa butir kurma dalam bejana kecil. Jadi maknanya suasana orang Arab ni, majlis besar-besar walimatul urus pun Masya Allah, jamu dia tu tak tinggal apa dia? Buah kurma. Buah kurma, buah yang penuh dengan keberkatan ni Masya Allah, buah kurma. Penjelasan kata, an qa'asyai'a fis sama' fi angko asyai'a fil ma'i wa nahwih, membuat dia kata naqi'ah. Naqi'ah iaitu makanan yang diperuntukkan bagi seorang di malam pengantin. Jadi taurun, bejana kecil yang terbuat dari tembaga dan sejenis, bekas. Kebiasaan orang Arab ada sebahagiannya bekas yang disediakan ialah taur. Taur maknanya satu bekas pun bekas kecil. Bekas-bekas kendi kecil yang dibuat daripada tembaga dan jenis mangkuk-mangkuk, tapi bahannya ialah tembaga.
Kandungan hadis mempelai wanita boleh melayani para tetamu undangan pernikahan jika ia menutup aurat dan aman dari fitnah. Jadi dalil di sini maknanya berlaku majlis perkahwinan, adanya pengantin mempelai. Jadi dalam kesibukan mereka majlis meraihkan perkahwinan mereka sendiri tidak terkecuali untuk melayan tetamu, melayani undangan mereka. Tapi syaratnya dia menutup aurat dan aman daripada fitnah, maknanya selamat daripada fitnah. Jadi maknanya di sini peranan melayani tetamu termasuklah sampai kepada pengantin. Maknanya pengantin ataupun mempelai ini janganlah mereka sangka dalam keadaan majlis ini majlis untuk meraih hari kebahagiaan mereka. Dipanggil apa? Raja apa? Pengantin dipanggil raja sehari. Nampak tak? Raja satu hari. Satu hari itulah hari pernikahan dia. Lepas jadi raja, jadi hamba pula lah. Jadi satu hari raja, seterusnya jadi hamba. Tapi nak kata raja ni maknanya dia ni orang layan dia jadi tumpuan raja. Tapi tak juga. Kalau lihat suasana sekarang ni bila kahwin, bila kahwin dia sibuk dengan bergambar. Bergambar tak ada. Satu hari jadi apa orang panggil? Jadi kalau nak kata hamba berat, tak? Hamba kepada juru gambar dia. Duduk sini, bangun, berdiri, tolong suap dia. Jadi maknanya nak kata raja tak juga macam tu. Sibuk dengan gambar dia. Satu hari duduk pelaminnya, lepas akad nikahnya. Jadi juru gambar ni nak tengok keadaan dia ataupun posisi yang elok, cantik. Nampak tak? Nampak romantik. Jadi sibuk dengan gambar habis. Tak peduli dah tetamu. Ni satu, kadang-kadang kita nampak satu kesilapan lah. Malah zaman Nabi, zaman sahabat sendiri, wanita pun sibuk, dia seronok. Bila tetamu datang, Masya Allah, dia pun seronok meraih. Sekarang ni kita serah kepada keluarga, terutamanya ibu bapa pengantin. Nampak tak? Itu jadi adik-adik ni akan datang, Masya Allah. Jadi maknanya kalau kita ni dalam suasana perkahwinan, kalaulah anak-anak kita sendiri yang kahwin, kita pesan dia, kamu hari perkahwinan kamu, ayah tak nak tengok kamu duduk saja atas pelamin. Nampak tak? Ibu tak nak tengok kamu duduk saja atas pelamin. Kamu kena melayani tetamu. Nampak tak? Kena turun padang. Pergi jumpa siapa tak? Biarlah di meja makan ke, orang datang jauh-jauh, kita duduk cokoh. Allahu Akbar. Jadi maknanya sahabat yang majlis dia sedang diraikan, tetamu dia Nabi sendiri. Maka dia jamu Nabi, dia hulur kepada Nabi, buah tamar, Masya Allah. Tu mesra tetamu panggil. Kalau kata pengantin dia duduk di tempat hidangan, cuba tengok, cuba bayang. Pengantin duduk tempat hidangan, dia tolong cedok bagi tetamu, Masya Allah. Lagu mana agak? Maknanya pengantin tolong cedok lauk ke, tolong isi air ke. Mana pengantin buat kerja? Tak ada masalah. Nampak tak? Kita jadi pelik. Mana pengantin duduk pelamin tu, sewa mahal-mahal, duduk atas pelamin. Dia sibuk duduk atas pelamin, nak gambar je. Allahu Akbar. Ini jadi suasana budaya macam ni sepatutnya. Ini jadi apa yang mesra ni. Maknanya tak nampak kesombongan dia. Ni tetamu datang dari jauh, adik-beradik, waris-waris dia. Tu tengok. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dan pengajaran apa? Pengajaran dia tengok antara jamuan ataupun hidangan yang biasa menjadi kebiasaan orang Arab ni, iaitu buah tamar sih. Suasana lah. Orang kaya ke orang miskin ke, buah tamar, tak tinggal buah tamar. Memanglah suasana dia dah Mekah Madinah ni, utama Madinah lah, penuh dengan kebun-kebun tamar, buah-buah kurma, dah kebun situ, kawasan dia dah pengeluaran tamar. Jadi
Mungkin memang murah lah. Nampak tak? Murah, kemudian suasana jadi satu tabiat mereka, adat mereka. Tapi nak tunjuk kata tak ada masalah. Jamu buah-buah, buah kurma kalau ada memang barakah. Apa majlis pun kalau kita sediakan buah kurma ni barakah. Malah kata ulama sunat pada majlis akad nikah, kan? Pada majlis akad nikah kita sempat lepas akad nikah, lepas akad ke dalam majlis tu hulur. Kita berhulur buah tamar. Masya-Allah, berkat. Itu sunat kata ulama, buah kurma ni. Allah, kira-kira ibu segala buah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tapi syarat apa? Syarat bagi orang nak melayani tamu, terutama mempelai wanita ini, dia memakai pakaian yang tutup aurat. Bila dia pakai pakaian tutup aurat, baru dia boleh turun padang, boleh bercampur, maknanya terbatas lagi lah. Terutamanya tetamu wanita dia lah yang kena pergi jumpa. Tak, kalau laki-laki ni jenis waris dia, pakcik dia kena jumpa. Tegur siapa, tak, ucapkan selamat datang. Yang tetamu pula kita tahniah, tak, kamu selamat diijab kabul. Allahu Akbar. Ini satu hal juga, suasana pakaian pengantin sekarang ni menjolok mata. Ini satu masalah. Tak. Kemudian panggil pula isu saya dua ni, masalah apa? Jemput ustaz minta tolong doa. Tu biasa tu. Nampak tak? Bila majlis ni nak berkat, dia kata nak barakah. Dan kita ni dituntut supaya sentiasa berada dalam keberkatan, mencari keberkatan. Kita buat amal apa saja urusan kita biar yang mendapat berkat. Timbul pula bising pula isu dah. Panggil ustaz minta doa barakah majlis. Tapi apa jadi? Pakaian masya-Allah. Nak berkat, nak selamat, tapi kita ni majlis kita kadang-kadang mengundang bala Allah Taala. Nampak tak? Dengan auratnya, kadang-kadang setengah bercampur laki-laki perempuan yang tak terbatas. Jadi maknanya perbuatan-perbuatan keadaan ini kadang-kadang menyekat daripada keberkatan, barakah daripada Allah, rahmat daripada Allah tak jadi. Nak turun tengok suasana, kadang-kadang bawa kepada majlis mungkar. Tu maknanya orang-orang soleh awal lagi dia tak pergi. Ada sini setengah tok guru tak minat. Tak minat walimah ni tak mau pergi. Nampak tak? Ada juga. Tu yang dijaga sungguh, suasana. Malah kitab dia, dalam kitab-kitab pun dia terperinci detail majlis-majlis yang boleh dihadiri dan ada majlis tak boleh dihadiri. Tu kita kena jaga. Tambah-tambah kita jemput orang-orang soleh, ustaz, alim ulama untuk majlis supaya diberkati majlis kita, tapi dalam suasana majlis yang tidak patuh syariah. Jadi aiblah, tu keadaan dia. Jadi di sini dalil maknanya pengantin tu sendiri nak jemput siapa tak ada masalah, dia ratakan jemputan dia, miskin kaya, orang-orang kenamaan, orang-orang soleh sekalipun, dan yang terbaiknya mereka menjamu. Mereka pun melayani tetamu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadis seterusnya, Sadaqah bin Al-Fadl menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id Al-Qattan menceritakan kepada kami, haddatsana an Ubaidillah dari Nafi'. Ani bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah wa qala anti jamilah. Dari Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah, ghayyara isma Asiyah, Nabi menukar nama Asiyah. Asiyah Nabi tukar. Apa makna Asiyah? Asiyah, dekat-dekat Asiyah kan? Asiyah nama siapa? Siapa dia Asiyah? Asiyah siapa dia? Isteri Firaun. Asiyah imra'ata Firaun. Imra'ata Firaun maknanya isteri kepada Firaun.
Dia dalam surah apa? Dalam surah At-Tahrim. Dalam surah At-Tahrim ada 4 wanita. Kalau rajin baliklah belakang. Surah At-Tahrim ada 4 wanita yang Allah Ta'ala jadikan permisalan. Tamsil. Wa daraballahu mathala. Lillazina amanu mura'ataf. Jadi maknanya untuk orang-orang beriman dan lillazina kafaru. Untuk orang-orang kafir. Jadi perbandingan untuk orang mukmin dan untuk orang kafir, 2 orang wanita. 2 orang wanita di kalangan orang beriman yang sepatut menjadi contoh, dan 2 orang wanita di kalangan orang kafir sepatut jadi contoh. Kan? Untuk orang kafir Asiyah dan Imra'atul Lut, isteri kepada Nabi Lut alaihissalam. Ni yang jahat ni. Jahat. Jadi kalaulah mana isteri kepada Nabi Nuh dan isteri kepada Nabi Lut. Untuk orang Islam ni perbandingan contoh dia, tengoklah isteri kepada Firaun dan Maryam. Ibnata Imran. Maryam anak kepada Imran. Jadi kamu lihat kehidupan mereka, Allah Ta'ala ceritakan kehidupan mereka. Yang mana? Asiyah ni isteri Firaun. Siapa dia Firaun? Ini bapa kafir. Nampak tak? Kafir dia, kufur dia, zalim dia sehingga mendakwa jadi Tuhan. Masya Allah. Jadi dalam keadaan begitu pun Asiyah ni masih mentaati Allah. Dia beriman kepada Allah Ta'ala. Mana dia tak terkesan dengan perangai suami dia. Dia tetap taat perintah Allah, menjunjung perintah Allah. Itu dia. Asiyah. Jadi satu contoh. Nak sebut nama dia, masalah nama dia. Kemudian siapa dia? Maryam ibnata Imran, anak kepada Imran. Ibu kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Jadi Maryam ni dia memelihara kehormatan dia. Ahsanat farjaha. Dia memelihara kemaluan kehormatan dia. Maknanya tak pernah disentuh oleh laki-laki. Tak pernah tidur dengan laki-laki ke, sentuh ke, maknanya melakukan hubungan dengan laki, tak pernah. Tiba-tiba mengandung beranak. Beranak. Itu ujian dia. Dia ujian takut orang fitnah dia berzina ke apa ke. Tapi Allah Ta'ala pelihara dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam sa'ah wahidah. Dalam tafsir dia tak, fi sa'atil wahidati, dalam saat yang satu. Apa dia? An-nafkhu, tiup roh tu. Jadi Jibril alaihissalam tiup roh dia kata daripada collar baju dia masuk dalam tubuh. Daripada collar baju tu roh tu boleh masuk. Jibril alaihissalam tiup, kemudian an-nafkhu wal hamlu, dan mengandung, wal wad'u. Wad'u ni apa? Beranak tu. Jadi 3 perkara ni, roh masuk, kemudian mengandung, dan juga beranak fi sa'ah wahidah, dalam 1 detik. 1 detik. Maknanya masuk roh, mengandung, beranak terus. Masya Allah. Jadi apa maknanya? Tidak nampak tanda-tanda kesan dia mengandung. Tak ada. Beranak dah. Ni ujian. Ni karamah dia, Masya Allah. Kuasa Allah Ta'ala tanpa sebab, menyalahi sebab, mukhalifatil asbab. Allah Ta'ala kuasa. Dia sabar untuk tuduh ke apa ke tidak. Tu makna Sri Kandi dipanggil. Sri Kandi dalam Islam ni Maryam binti Imran, Asiyah imra'atu Firaun. Kemudian siapa? Khadijah Al-Kubra, Fatimah Az-Zahra. Ni Sri Kandi Islam ni. Tapi 2 ni Allah Ta'ala cerita khas belakang surah Tahrim. Kemudian isteri Lut, isteri Nabi Nuh alaihissalam. 2 ni penentang dia. Nampak tak? Zaman Nabi Lut tu ma'ruf, iaitu kisah apa? Kisah homoseks, laki-laki suka dengan laki-laki. Dia tak mau cari wanita, laki-laki suka laki-laki. Datang tetamu malaikat, maka isteri dia lah yang mengisyaratkan kepada penduduk-penduduk pengkampung dia, tu datang tu. Tak, pasalnya malaikat menyerupai laki-laki dengan rupa yang cantik, rupa yang indah, tampan.
Oh, jadi dia buat isyarat. Dia bakar. Tak bakar api. Tu maknanya ada tetamu di rumah Lut. Suami dia. Ni Allah Ta'ala murka, campak dalam neraka wa niyazabillah. Maknanya lawan daripada dua kisah untuk beriman tadi, wanita ni dalam keadaan suami dia orang yang taat, suami dia orang yang mukmin, suami bukan setakat orang soleh, malah nabi, tapi dia tak ikut, tak turut, menyebabkan Allah Ta'ala murka, sama saja akan dihina, akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Maknanya dengan keadaan suami kamu ni orang yang baik, belum tentu menjamin, belum tentu menjamin dan menyelamatkan kamu, melainkan kamu ikut. Nampak tak? Tambah-tambah Nabi membawa ajaran kamu. Tu jadi kalau begitu kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Dah. Tak boleh salahkan siapa-siapa pada masalah kehidupan kita ni. Kita tak jadi baik, jahat pasal apa? Mak ayah aku pun jahat contoh. Sandar dengan mak ayah. Suami ni pasal apa kamu ni tak boleh jaga amal ibadat, tak boleh berjemaah isteri aku banyak menghasut aku, banyak melalaikan aku, tak boleh. Nampak tak? Dia balik pada diri kita sendiri ni. Maknanya kisah ni menjadi contoh tauladan, panduan pedoman kepada orang beriman. Maknanya apa keadaan walaupun suami tu kafir, zalim sekalipun, dia tak terkesan, sepatutnya tak terkesan gitu. Jadi balik tadi nak sebut nama asalnya, nama Asiyah, isteri Fir'aun. Dah. Isteri Fir'aun. Dia satu orang lagi, orang mana muslimah yang berkhidmat dengan isteri Fir'aun, anak-anak Fir'aun, jadi khodam dia. Siapa dia? Itu satu nama baru, itu Masyitah, kan? Masyitah, Masya Allah, ni nama-nama yang hidup. Nama-nama yang hidup kerana perjuangan mereka, kehidupan mereka penuh dengan liku-liku kehidupan. Nampak tak? Kesusahan yang mereka tanggung dalam keadaan suasana dalam rumah mereka, tapi Allah muliakan mereka. Masyitah kan tukang sikat, tukang sisir rambut isteri anak-anak Fir'aun ni, sampai dibunuh. Dibunuh makna dibakar. Dia, suami dia, anak dia budak lagi kena bakar, dihumban dalam kawah. Masya Allah, Masyitah, wangi, keluar wangi. Sampai anak dia kecil, baby, anak kecil, dia takut, Allah kesian anak-anak nak kena campak dalam kawah ni, menggelegak air. Qa'i la tataqa'asi fa innaki 'alal haqqi, kata dia. Kan? Masuklah, terjunlah ibu di atas kebenaran. Tak, ibu di atas kebenaran, jangan takut, terjun saja, tengok. Tu anak dia pun menyokong. Makna perjuangan mereka mempertahankan iman terpaksa, kalau tidak dibunuh. Tu Masyitah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi kalau begitu Asiyah ni, nak kata nama Asiyah ni ibnata Fir'aun. Imra'ata Fir'aun. Jadi Asiyah, Nabi dengar satu orang nama Asiyah, jaga. Maknanya kita pun kalau nama Asiyah, jaga pada sebutan. Pasal Hamzah dengan Ain kan dekat. Hamzah Asiyah dengan Asiyah. Asiyah ni mana Ain, huruf Ain, harful Ain. Ain ni duduk mana? Di tengah halkum ni. Ain, an'am, a'budu, Ain, huruf halkum. Asiyah, Hamzah bawah, duduk bawah. Nah, A-I-U, A-I-U, jadi dekat. Bila dekat, kalau bermudah-mudah pada sebutan, bawa kepada tukar makhraj, tempat keluar bertukar. Jadi Asiyah macam ni, Asiyah. Asiyah. Kemudian sin dengan shad. Dekat-dekat tu as. Sifat pun sama, Hamas, sopir. Asiyah. Dia nak sebut sedap bunyi kampung sikit. Asiyah, mari. Jadi Asiyah ni maksiyah. Itu daripada maksiyah. Asi, mana orang yang derhaka ataupun orang yang menentang. Tengok, membangkang. Jadi rosak nama tu, jadi sebut tak betul, makna berubah jadi makna yang tak bagus. Lalu bila Nabi dengar satu orang, Nabi dengar nama dia Asiyah, memang ni nama Asiyah terus.
Bukan salah sebut nama Asiyah terus dah. Yang derhaka ni. Nabi pun tukar selalu nama, tak boleh nama yang buruk, nama yang menunjukkan ciri-ciri yang tak bagus. Nabi tukar nama Jamilah, yang elok. Lawan pada yang Asiyah, Jamilah. Jadi penjelasan kata apa dia? Dalam riwayat Muslim disebutkan bahawa Umar mempunyai anak perempuan bernama Asiyah. Saya nama Umar sendiri. Umar sendiri nama anak Asiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama pengganti dengan Jamilah. Sedangkan dalam Al-Isabah disebutkan bahawa Jamilah binti Sabit adalah isteri Umar. Ia dulu bernama Asiyah. Jadi ada riwayat yang lain dia kata isteri Umar pula. Tadi kata anak Sayyidina Umar Asiyah. Maka Nabi tukar. Tapi ada riwayat yang kata isteri dia bernama Asiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan Jamilah. Sedangkan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahawa Ibnu Umar meriwayatkan bahawa ibu. Jadi maknanya berbeza riwayat. Ada kata isteri Sayyidina Umar, ada kata anak Sayyidina Umar, ada kata ibu pula. Ibu Umar radhiyallahu anhu bernama Asiyah. Kemudian Rasulullah SAW memberi namanya dengan Jamilah. Jadi berbeza-beza riwayat. Siapa dia Asiyah sebenarnya? Tapi maknanya tetap ada hubungan dengan Umar. Sama ada anak dia ke, ataupun isteri dia, ataupun mak dia sendiri. Salah antara tiga tadi. Kandungan hadis. Jadi makna nama macam mana pun memang Nabi tukarlah. Dengan nama Asiyah tadi Nabi tukar serta-merta dah. Tukar dengan Jamilah. Tak apa nak tukar apa pun. Tapi tukar nama yang baik lagi lah. Di dalamnya terdapat anjuran agar mengubah nama yang buruk dan tidak disukai dengan nama yang lebih baik. Dan ada kalanya itu hukumnya wajib dilakukan. Jadi kalau kita, tu maknanya kita ni kena tahu sikit sebanyak dah. Bahasa Arab. Tambah-tambah nak guna pakai, letak pada nama anak-anak cucu ni. Jadi nama Arab ni makna nama biasa kita guna nama Arab. Nama Arab, bunyi Arab. Bila bunyi Arab ni, nama itu mesti ada wazan dia, timbangan dia. Nampak tak? Wazan dia. Wazan bahasa Arab ni daripada fi'il ke, daripada haraf ke. Nampak tak? Isim lah. Jadi daripada fi'il dah fi'il. Kemudian isim, sama ada isim fa'il ke isim maf'ul ke dalam kalam Arabi ni, luar Arabiah. Nampak tak? Muhammadun, Mahmud daripada Hamida, Hamida, Hammada, Hammada yuhammidu, tahmid, Muhammad daripada fa'ala tu. Soleh isim fa'il, yang soleh. Alim. Jadi kalau begitu nama kita ni bersangkut paut dengan kalimah Arab. Nampak tak? Jadi bila kalimah Arab kena sebut dengan betul, wazan dengan betul. Huruf tu lah kadang-kadang bunyi huruf tak berapa nak betul. Tu huruf yang tepat supaya pun memberi makna yang betul. Jadi kalau rosak ataupun nama tu memberi makna yang buruk, jahat pada makna dia, kalau kita tahu kita kena tukar lah. Nampak tak? Dengan anak menakar, anak buah ke jiran kita ni, nama tak betul ni. Nama yang merosakkan. Makna dia tu membawa kepada benda-benda mungkar. Ataupun nama orang-orang yang zalim. Nama yang menunjuk berhubung kait dengan sembahan-sembahan kafir ke masalah. Tak boleh kita biarkan. Wajib tukar. Masalah dia dah daftar tu, macam mana urusan pergilah. Urusan kita maknanya tukar juga nama tu. Ni nama Asiyah. Asiyah ni makna yang derhaka. Tukar, Nabi tukar. Dan kita pula kalau nama yang dekat-dekat, Asiyah, Asiyah, Asiyah. Jangan lari ke ain, Asiyah. Tu dekat tu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dalam hadis yang lain, dari Muhammad bin Ishaq ia berkata, Muhammad bin Amr bin Atha menceritakan kepadaku bahawa ia menemui Zainab bin Abi Salamah. Lalu Zainab bertanya kepadanya tentang nama saudara perempuannya. Ia berkata, aku menjawab namanya adalah Barrah.
Zainab lalu berkata, gantilah namanya kerana ketika Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahsh yang saat itu bernama Barrah. Jadi ada isteri Nabi Zainab tu. Zainab asal nama dia Barrah. Beliau menggantikannya dengan Zainab. Lalu beliau menemui Ummu Salamah. Setelah beliau menikahinya, sementara namaku saat itu adalah Barrah. Lalu beliau mendengarnya memanggilku Barrah. Beliau pun bersabda, janganlah kalian mensucikan diri kalian, kerana Allah Ta'ala paling mengetahui yang baik Barrah dari kalian yang buruk Fajirah. Jadi Barrah ni bar. Nama tak? Bar maknanya membawa kepada kebaktian, kebaikan. Itu dia. Jadi bila nama begitu, jadi seolah-olah dia mensucikan nama dia. Nama ilah dengan Zainab, Nabi tukar isteri dia. Nabi tukar, kamu tukarlah nama Zainab. Ia berkata, maka namanya adalah Zainab. Lalu aku berkata kepadanya, berilah aku nama. Ia menjawab, gantilah namanya dengan nama yang Rasulullah SAW beri sebagai ganti. Maka ia memberinya nama Zainab. Jadi Zainab ni, Zainab pula dalam kamus kata dia wazan zaniba, zaniba, yanzabu, serupa dengan wazan fariha yafrahu, artinya samina. Jadi fariha yafrahu artinya samina. Samina ni samin gemuk. Jadi nama asal tu membawa kepada arti gemuk. Al-Aznab pula berarti as-samin, yang gemuk. Tapi nama Zainab, maknanya Zainab ni dekat-dekat dengan zaniba, jadi kemudian dengan arti samina. Bila samina ni samin, yang gemuk, jadi makna Zainab ni jadi gemuk, arti dia tu. Kata inilah yang digunakan untuk menamai wanita dengan nama Zainab, atau bisa jadi berasal daripada kata az-zaib, iaitu pohon yang bentuknya indah dan memiliki aroma yang wangi, atau bisa menjadi berasal dari kata Zainu Abin. Zainu Abin maknanya perhiasan kesayangan ayah, Zainu Abin. Hiasan Abin maknanya bapa. Jadi hiasan bagi apa? Cumanya pada Zainab ni biasa yang digunakan oleh wanita-wanita ni banyak hantaran dia. Nama itu boleh jadi daripada wazan fariha, artinya samina gemuk, boleh jadi, ataupun al-aznab, iaitu as-samin, yang gemuk. Tadi gemuk boleh bawa kepada yang gemuk, isim fa'il. Kata setengahnya Zainab ataupun az-zaib, dekat-dekat Zainab. Zainab ni zaib, iaitu pohon yang indah. Ataupun berasal Zainu Abin. Zainab ni Zainu Abin, tu dekat-dekat, iaitulah perhiasan bagi ayah. Jadi walhasilnya Nabi tukar juga daripada Barrah. Barrah yang bererti, yang maksudnya membawa kepada menyucikan diri. Jadi Nabi kata, jangan kamu sucikan diri kalian, tukarlah nama Barrah itu kerana Allah yang mengetahui yang baik. Bar asafil barri wal bahr, fil barri wal bahri. Bar ni daratan, wal bahr lautan, bar. Tapi terbenar Barrah maknanya jenis bakti. Wa ta'awunu 'alal birri, kalau birri kebaikan, kebaktian. Barrah termasuk makna dia iaitu jenis orang yang apa dia? Jadi yang mana buruk dan yang mana baik. Kalau Barrah yang baik, Fajirah yang buruk. Jadi ada tempat-tempat Nabi tak berkenan juga jenis orang yang suka menyucikan diri dia pada sudut nama dia. Macam mana ni? Itu maknanya daripada Nabi sendiri. Kemudian dia kata, Ibrahim bin Munzir menceritakan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Hubab menceritakan kepada kami, ia berkata, haddatsani Umar bin Utsman ibni Abdurrahman ibni Sa'id al-Makhzumi, haddatsani jaddi an abi wa kana ismuhu Sarm, fasammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ida, qala ra'aitu Utsman radhiyallahu anhu muttaqi'a fil masjidi. Umar bin Utsman bin Abdurrahman bin Sa'id al-Makhzumi menceritakan kepadaku dari ayahnya. Dahulu ia bernama As-Sam. Nama dulu Kata dia nama dia As-Sarm, Sarm, Sad Ramim.
As-Sarm, Sarmu. Jadi dahulu nama ayah dia dikata, dahulu ia bernama As-Sarm. Kata siapa dia? Kata Umar bin Uthman. Nampak tak? Dahulu ia asal-asalnya As-Sarm, lalu Nabi SAW menamainya dengan As-Sa'id. Ia berkata, aku pernah melihat Uthman radhiyallahu anhu duduk bersandar di dalam masjid. Banyak nama, banyak nama yang Nabi tukar. Bila tak sesuai, tak patut tukar serta merta, karena nama yang buruk akan menjadi doa. Jadi cek sekarang ni nama kita ada dah. Kita cek balik nama kita pada sudut erti mana. Kalau nama kita yang masyhur, yang ma'ruf, dah biasa guna pakai nama Arab tu, tu insya-Allah lah. Tak takut nama pelik. Suasana suasana sekarang ni akhir zaman, nama pelik, banyak nama pelik. Kita ni adab kita lah sebaik-baiknya, walaupun hak kita, hak bapa, kamu kena fa ahsinis mahu, kamu kena elokkan nama dia. Elokkan nama. Bila lahir anak, tahnik panggil orang-orang soleh, panggil alim ulama, tok-tok guru, panggil orang soleh, tahnik kan. Tahnik sunnah. Mana nak sampai ke ada hubung dengan orang soleh tadi, ambil buah tamar, tok guru pun mama, masukkan mulut bayi tadi, biar ada hubungan dengan orang alim, dengan orang soleh, ambil tabaruk. Ni kerana setengah ni budaya ni pun dah tak jadi mana, kurang. Nampak tak? Benda tak ada payah mana, tak payah buat majlis besar-besar. Panggil tok guru, panggil ustaz. Kita ni ada bayi di rumah, singgah kejap. Nampak tak? Ni tahnik sikit lah, ambil buah tamar, ada air zam-zam, bagus. Ada air zam, tak ada pun tak apa tak? Buah tamar tu kunyah-kunyah, bagi doa daripada orang alim tadi, ambil tabaruk. Kemudian nama elok, rasmi nama tu hari ke-7. Hari ke-7 itulah perasmian nama. Tapi kata dia, sebelum daripada 7 hari tu sepatut dalam mengandung tu setengah tu bincang dah nama anak. Masya Allah dah. Masa tahu dah isteri dia mengandung, hamil, cadang dah nama anak. Kalau laki-laki begini boleh cadang dah, rancang-rancang dah, mana cek awal. Dan tak ada salah juga kalau lepas hari ke-7 tak ada nama lagi, cari lagi dah. Tak jumpa, tak puas hati. Masya Allah, tak puas hati. Buku 3 naskah dah, buku nama anak 3 naskah dah, nama terbaik untuk anak, tak jumpa, tak puas hati. Nak buat macam mana tak puas hati? Jadi maknanya nama kena bagi, nak panggil dia. Cumanya kita kata tadi, nama tu pastikan nama terbaik dengan erti yang baik. Walaupun kita dah ada cadang, tanyalah sepatah dua, dah tanya alim ulama, ustaz-ustaz kita, ustaz nama ni okey ke tidak? Tu. Memang hak kita rasa sedap. Tapi bila nama yang ada sangkut paut dengan kalimah Arab ni, pastikan dengan bunyi, dengan makhraj, dengan tulisan Arab dia bagaimana yang tepat. Tak jadi macam ni. Kita tak tahu bahasa Arab, jadi nama tu rupanya jadi buruk juga dengan sebutan kita. Allahu Akbar. Jadi tahnik, bagi nama, kemudian ada kemampuan buat akikah. Akikah. Kalau tidak, anak tadi masih lagi di dalam di dalam taruhan. Dalam taruhan selagi belum diakikahkan. Itu dia. Jadi kata dia, Abdullah bin Haris bin Abzah menceritakan kepada kami, ia berkata, haddatsani ummi Ra'itatu bintu Muslim an abiha qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Hunaina faqala li masmuka qultu ghurabun qala la balis muka Muslim. Ibuku Ra'itah Hamzah Ra'itah binti Muslim telah meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, aku ikut perang Hunain, kata dia, bersama Nabi SAW. Lalu beliau bertanya kepadaku, siapa namamu? Nama kamu siapa ni? Aku menjawab, Ghurab, nama aku ni Ghurab. Ghurabun. Beliau bersabda, bukan. Nabi dengar, Ghurab nama kamu, bukan. Bahkan engkau namamu adalah Muslim. Nabi tukar.
Ghurab kepada muslim. Ghurab ni apa makna? Maknanya jauh kata dia. Ghurab, gharib, orang asing kan. Orang asing, gharibun orang asing, pendagang, jenis orang berdagang, orang asing. Gharibun, ghurab maknanya orang yang maknanya jauh. Ada yang mengatakan maknanya adalah jenis burung yang paling kotor kerana sering hinggap dan menyantap bangkai dan sering mencari benda najis. Ghurab, burung apa ghurab? Burung apa ghurab? Ghurabun, burung apa? Burung gagak. Ghurab ni burung gagak. Hitam dulu lah burung gagak duk pasar borong. Dulu kuat ni. Dulu maknanya 15 tahun dulu memang kuat gagak dah. Gagak di pasar borong kuat. Sekarang nampak slow sikit lah. Mungkin kebersihan terkawal sikit. Tempat sampah tu ada lagi. Burung gagak ni hitam. Memang kenal burung gagak. Jadi jenis makan bangkai, kotor kehidupan dia ni. Jadi maknanya nama dia ghurab, burung gagak. Jadi Nabi tukar. Nabi tukar nama kepada baik erti muslim, seorang yang menyerah diri. Tu tengok. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Walhasil apa dia pengajaran kita? Banyak-banyak nama daripada sahabat-sahabat sendiri, setengahnya duduk sekitar Nabi. Bila mana nama mereka yang tak patut, nama yang tak sesuai, nama yang memberi erti perkara-perkara yang tak baik, kena tukar. Walaupun lama dah nama ni, kita pakai nama ni lama dah, tapi bila tak elok kena tukar. Sampai tahap pergilah pejabat pendaftaran, masya-Allah, tukar tu biar rasmi. Tak ada masalah tukar nama ni, tak ada masalah. Tak lazim, tak semesti kita nama dah satu nama sampai ke mati dah nama tak elok. Tak menjadi kesalahan pada syarak, malah sunnah. Nabi tukar nama tu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Satu ada lagi, tidak memisahkan antara dua orang. Masalah memisah antara dua orang yang sedang duduk berhampiran. Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Furad bin Khalid menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya an Abdullah bin Amrin, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin ay yufarriqa baina itsnaini illa bi iznihima. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang, tidak halal, haram ni, bagi seseorang memisahkan dua orang kecuali dengan izin keluarga keduanya. Bagaimana dia memisahkan dua orang ni? Melainkan dengan izin orang yang sedang duduk tadi. Kandungan hadis, larangan duduk di antara dua orang. Mencelah lah bagi dia mencelah. Jadi ada orang sedang duduk, dua orang, jadi dia ni mencelah. Sibuk minta orang mengesot sikit dah, anjak sikit, kerana boleh jadi antara kedua-duanya sedang berlangsung percakapan rahsia. Boleh jadi najwa kan. Najwa ni berbisik-bisik lah, cakap cara perlahan rahsia. Jadi bila dua orang ni sedang berbincang, dia ada perkara yang dia pun tak nak pecahkan perbualan mereka ni sembunyi, kita pun nak tolong jarak sikit, saya nak duduk ni, sempit. Jadi dia memisahkan dua orang tadi, tidak halal Nabi kata. Atau suatu amanah yang tidak ingin mereka diselangi oleh seorang, maknanya mereka ada berbuat satu perkara yang menjadi rahsia kedua mereka, yang tak sepatut disebar atau diketahui oleh umum. Tiba-tiba ni datang menyebut ni, datang menyebut. Jadi walhasilnya kita nak duduk juga, nampak tak? Kita memang nak duduk dan kita lihat ada ruang, cumanya jangan sampai satu tahap iaitu kita mengganggu orang. Kalau dia duduk rapat dua, kita duduk tepi tak apa, tak ganggu. Ini nak mencelah, nampak tak? Nampak sedang buangkan dan dalam majlis kan. Dalam majlis utamanya ini kerusi panjang lah, ni kerusi seketul-seketul tak boleh, nampak tak? Atau boleh juga kalau kerusi sebiji-sebiji majlis walimah masalan,
Bercampur, dah duduk dah jadi terabur dah. Jadi ada dua orang duduk. Jadi mereka dok bual, kita nampak dah, walaupun sahabat kita ambil kerusi celah, dah ada orang kita mencelah, tak boleh juga. Jadi kita duduk, mana kita orang ketiga duduk tepi lah. Melainkan kita minta izin, minta maaf, boleh tak celah ni? Boleh ke tak celah? Kalau dia kata, tak apalah, duduk. Beres. Nampak tak? Itu tak ada masalah. Tapi takut-takut tadilah dia sedang berbuat rancak perkara rahsia antara kedua mereka. Bila kita masuk, jadi potong perbualan mereka. Ini tidak halal. Perbuatan mana percakapan mereka harus. Melainkan mengumpat. Kalau mengumpat kita pun nak halang mereka, kita pun ambil. Duduk tengah. Kamu cerita apa tadi? Duduk sedap bunyi apa? Mamat ke? Cerita masalah Aminah ke? Mengumpat. Jadi kita ada stop terus. Ini pun jadi mencegah kemungkaran. Itu tak apa. Pasal kalau kita biar kita duduk jauh-jauh, mereka rancak mengumpat. Kita pun ambil kerusi duduk depan dia. Buat respon dengar. Seronok sedap mengumpat ni. Jadi dia pun segan. Itu orang panggil salah satu bentuk menghalang perbuatan mungkar. Itu tak apa. Tapi keadaan biasa kalau buat kita tak tahu apa topik, jangan mencelah. Itu hak mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi mungkin mereka sedang membincangkan amanah yang tidak ingin mereka disela oleh seorang sehingga perbicaraan mereka tergolong atau rahsia mereka diketahui. Itu hadis berkenaan tidak memisahkan antara dua orang. Wallahu subhanahu wa ta'ala berupa hadis yang kita bincangkan tadi. Masalah apa? Menamakan namakan anak yang tak sesuai, atau kita dengar kita boleh tukar. Kemudian yang akhir tadi iaitulah bagaimana adab kita sesama saudara kita. Jangan kita cuba menghalangi, maknanya duduk kita tu mencelah mereka, jadi membawa kepada terpotongnya perbualan mereka, jadi hak masing-masing saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah untuk kita dapat kepahaman bawa dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah saya dua ni tak lama lagi kita akan menyambut Idul Adha, hari raya korban, masya-Allah. Yang Nabi kata apa? Tidak ada satu amal daripada anak Adam lebih baik daripada ihraqati dam, daripada menumpahkan darah. Maknanya amalan yang paling baik, yang paling afdal pada hari korban dah menumpahkan darah. Korban itulah. Jadi masya-Allah, mereka-mereka yang telah ambil bahagian, maka kita menanti-nanti sembelihan kita direbahkan dan disembelih. Mudah-mudahan diberkati rahmat Allah Taala. Yang mana tak ada masuk bahagian lagi, kalau ada kemampuan carilah. Nampak tak? Cuma suasana sekarang ni mahal lah. Sampai 900, 1,000 tu biasa, 900 dah Kuala Lumpur ni. Mahal sikit lah suasana sekarang ni. Jadi maknanya ada setengah tak mampu. Tak mampu ni ada alternatif lah. Yang tak mampu alternatif apa dia? Ada tempat-tempat yang murah. Cuma yang murah ni bukan tempat kita lah, tu Kemboja ke, Afrika ke, India murah. Nampak tak? Sampai kita dapat laporan maklumat ni airline sampai 100,500 pun ada lagi, masya-Allah. Satu bahagian 100,500. Jauh tingkah dengan 900 ada lagi. Maknanya kalau sahih, kalau betul, masya-Allah. Kita tak mampu dah yang besar-besar ni. 1,000 banyak perkara lagi nak buat, kata dia. Jadi ambil yang murah pun terpaksa lah. Yang penting ada bahagian. Abzimu adhayakum fa innaha ala surati matayakum. Kamu besarkanlah korban kamu, kerana di akhirat esok menjadi tunggangan kamu, kenderaan kenaikan kamu. Cumanya tak boleh makan daging lah. Kalau buat luar ni tak boleh makan daging, sembelih korban, pakai sedekah 100%. Tapi itu afdal. Nampak tak? Kita sedekah 100% daging, itu paling afdal, nombor 1. Tengok pasal apa? Memang niat sedekah, ambil lah semua daging tu, agi-agi orang miskin, pakai miskin. Tapi ulama kata sunat jamah, luqmah atau luqmatin. Sunat kita ambil sikit, kerana daging korban ni ada berkat, ada barakah. Makna berkat pada daging, bahagian ambil lah sikit. Satu sekati ke, atau buat jamah, buat goreng sikit.
atau beberapa suapan. Itu tengok keberkatan. Jadi kalau kita korban di Malaysia, di tempat kita ni, kita ada habuan kita ni, kamu punya bahagian sebekan satu besen dah. Tu ada habuan ni, tapi yang jauh-jauh tu tapi murah. Murah tapi dapat sedekah. Masing-masing ada kebaikan. Yang naknya biarlah kita terlibat. Yang kata tahun lepas korban dah. Korban ni jadi korban ni amalan tahunan. Kalau boleh tiap-tiap tahun lah. Tu kata tak boleh mampu yang mahal-mahal, yang murah. Kan? Terpaksa lah. Sekadar mampu kita. Mastata'tum. Tapi kena pastikanlah masalah bila murah-murah ni dah. Skamer pun kuat sekarang ni. Lama kena tipu. Pasal apa hari raya ni? Abang Haji nampak tertonggeng dah, termenung. Kena tipu dia kata. Kena tipu korban. Bayar-bayar dah sampai masa entah mana gaib. Kata nak hantar gambar lembu, tak ada, diam tu. Blok terus nombor. Berlaku juga. Nak pergi umrah pun orang tipu lagi tengok. Sampai airport dah kena tipu, kata pegawai tak datang. Tu kena pastikan. Mana walhasil, kita libatkanlah mana-mana korban. Kalau tak ada juga, kita libatlah dalam urusan-urusan penyembelihan. Wallahu ta'ala alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa alimna al-kitab wa sunnah wa ta'wilul hikmah wa ma yanfa'una fid dunya wal akhirah wa dina ila sawa'i sabil. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin. Allahumma ja'alna minas solihin wal muttaqin. Allahumma ja'alna minaz zahidin wal mujahidin wal mujtahidin. Allahumma ja'alna minas sabirin syakirin wal mukhlisin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.